Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dalam video pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid akan belajar pendidikan Islam tahun 3 bidang sirah di bawah tajuk Meneladani Sifat Tabligh. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 108 hingga 111. Baiklah murid-murid, sebelum kita mula, mari sama-sama kita perhatikan pada gambar yang ditunjukkan. Seterusnya, Ustaz akan membaca petikan yang terdapat di dalam teks ini. Mari kita dengar dan faham. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi alaihimussalam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Ayah, saya akan beritahu adik tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ustaz beritahu tadi. Bagus Siti, kamu juga meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Balighu anni walau ayah." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, mari sama-sama kita baca dan fikir keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut peristiwa yang akan Ustaz bacakan ini. Mari sama-sama kita fahami dan hayati sifat tabligh yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum memeluk Islam. Antara cabarannya ialah ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Thalib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak putus asa. Yang kedua, peristiwa di Bukit Sofa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabarannya, kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Seterusnya, yang ketiga, peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Cabarannya ialah diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekasaran. Yang keempat, iaitu berdakwah dengan penulisan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Cabaran yang dihadapi ialah sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam akan memerangi umat Islam. Tindakan Nabi Muhammad SAW
tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Baik murid-murid, seterusnya kita pergi kepada kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Dan yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada rumusan pembelajaran kita pada kali ini. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan di mana-mana. Tugas dakwah bukan hanya tugas ustaz-ustazah sahaja, tetapi tugas setiap umat Islam, tak kira di mana saja dia berada. Saya harap murid faham berkenaan tugas tabligh, iaitu menyampaikan ini. Dan marilah sama-sama kita mengamalkan salah satu daripada sifat Nabi Muhammad SAW ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.